Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'is salihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Hadrati dunya wa Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Saudara Azizi yang saya kasihi, selamat berkenalan. Kawan-kawan semua di Maidam, Alhamdulillah Allah izinkan kita berjumpa sekali lagi pada hari ini untuk kali yang ke-13. Dan kalau kita ingat pertemuan kita yang paling akhir itu, yang ke-12 itu, kita dah bercakap berkenaan dengan prinsip pengurusan institusi Islam yang ketiga, iaitu berkenaan dengan skala waktu. Pertemuan yang sebelum pada itu kita dah cakap prinsip yang pertama, yang kedua, iaitu berkenaan dengan acuan prinsip pengurusan institusi dan juga pelaku pengurusan institusi itu sendiri. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bercakap prinsip yang keempat pula, insya-Allah. Dan prinsip pengurusan institusi Islam yang keempat ini ialah berkenaan dengan kerangka dia ataupun framework dia, ya, insya-Allah. Dan kerangka itu dalam prinsip ini ialah ilmu fardu ain. Ya, 3 ilmu fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Ustaz-ustaz kita duduk cerita kepada kita bahawa dalam Islam ini ada 2 bentuk ilmu. Satu ilmu fardu ain ini yang kita sebutkan tadi, yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Mungkin ada orang bertanya, ya, ada orang timbul soalan, pengurusan institusi Islam ini akan jatuh dalam fardu ain kot? Kalau jatuh dalam fardu ain, kena semualah penduduk-penduduk negeri Terengganu ini menguruskan Maidam. Jawapannya ya benar, betul, ya, dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Cuma kita jadikan fardu ain sebagai kerangka ini sebab fardu kifayah itu tidak mungkin boleh jadi sempurna kecuali dia kena berteraskan kepada ilmu fardu ain. Dalam ilmu fardu kifayah itu sendiri kena ada tauhid, kena ada fiqh, kena ada tasawuf, ya. Tauhid ni macam semua kita tahu insya-Allah ialah berkenaan dengan akidah kita. Berkenaan dengan akidah kita. Artinya setiap staf dalam sebuah institusi Islam itu mesti kuat akidahnya. Bukan saja setakat faham, tahu, tetapi beramal dengan akidah tauhid itu. Mengesahkan Allah dan seterusnya, mengamalkan rukun iman, rukun Islam dan sebagainya itu. Itu akidah. Dan akidah ini kalau kita nak umpama ke satu pokok, fardu ain sebagai satu pokok, maka akidah itu ialah akarnya. Jadi tak mungkin dapat kita uruskan institusi Islam hanya dengan berdasarkan pada fardu kifayah sahaja, tanpa akidah. Kalau tak ada akidah, kita menguruskan institusi kita macam biasa sajalah, macam orang lain yang tidak ada yang tidak bertunjangan kepada Islam. Jadi akidah kena ada. Tetapi kalau akidah saja, tidak ada fiqh pun tak cukup. Tak ada fiqh dengan tasawuf. Kerana apa? Fiqh itu kalau kita umpama sebagai pokok, dia adalah batangnya. Dalam fiqh itu diceritakan tentang syariat, tentang undang-undang, tentang peraturan-peraturan dalam kita menjalankan pengurusan institusi kita tersebut. Dalam konteks yang besar ni, fiqh ni terbagi pula kepada 4, kan. Ada fiqh ibadah, ada fiqh muamalat, ada fiqh munakahah, ada fiqh jenayah. Barangkali dalam pengurusan institusi Islam itu keempat-empat tu masuk kot, insya-Allah, ya.
ada yang menguruskan ibadah, ada yang menguruskan muamalat, ada yang menguruskan munakahah, ada yang menguruskan jenayah. Jadi tak mungkin dapat kita mengurus institusi Islam kita itu tanpa fiqh. Jadi artinya kita semua ini kena belajar fiqh, kena faham fiqh dan kena beramal dengan fiqh itu. Bukan setakat menguruskan fiqh itu saja, tetapi juga beramal dengan fiqh itu. Tetapi kalau sebuah pokok yang ada akar, ada batang, tapi tak ada buah, itu pun tak ada makna juga. Artinya kalau ada akidah, ada syariat, ada tauhid, ada fiqh, tetapi tak ada tasawuf. Maksud tasawuf kita ini adalah satu ilmu yang memperkenalkan kita kepada sifat mazmumah kita dan sifat mahmudah. Sifat yang tak baik yang ada dalam diri kita, sifat yang baik yang ada dalam diri kita, dan bagaimana kita menyucikan sifat-sifat yang tak baik itu untuk menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik. Menggantikan, menghapuskan mazmumah seboleh mungkin dan juga menggantikan dengan mahmudah sebanyak mungkin. Itu tasawuf, ya, akhlak. Jadi kalau sekiranya tauhid kita dah cantik, syarat kita dah cantik, tapi kita tidak berakhlak, maka dia juga tidak sempurna, ya. Pengurusan institusi Islam kita juga itu tidak sempurna. Katanya misalnya bagaimana hubungan antara sesama kita, bagaimana hubungan dengan customer kita, dengan orang yang kita layan, bagaimana itu semua adalah berdasarkan kepada tasawuf. Jadi saudara-saudara sekalian, ketiga-tiga ilmu fardu ain kena ada, barulah fungsi fardu kifayah dalam kita menguruskan institusi Islam itu baru sempurna, insya-Allah. Jadi kalau kita hanya tekankan kepada fardu kifayah saja, kifayah ni ada orang mengatakan dalam konteks kita ini ialah kepakaran dalam pengurusan, kepakaran dalam ilmu semasa, kepakaran dalam teknologi, ya, itu pun betul, ya, betul, perlu ada semua itu dalam menguruskan institusi Islam. Tetapi pada masa yang sama dia kena bertunjangkan kepada ilmu fardu ain. Barulah nanti gabungan antara fardu kifayah dengan fardu ain tadi, barulah dia menjadi sempurna. Sebab itu kita mengatakan bahawa prinsip pengurusan institusi yang keempat, ya, ialah fardu ain sebagai kerangkanya. Fardu ain di sini maksudnya ialah tauhid, fiqh dan tasawuf kena ada dalam mekanisme, dalam perancangan kita menguruskan institusi kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.